Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Siti Aisyah binti Muhammad. Hari ini kita akan bincangkan mengenai matematik KSSM tingkatan 5 iaitu bab 2 yang berkaitan dengan matriks. Okey. Apa yang kita akan pelajari hari ini adalah yang pertama iaitu apa itu matriks. Dalam apa itu matriks, kita akan menyatakan maksud matriks. Yang kedua adalah operasi matriks, iaitu dengan menyelesaikan soalan yang melibatkan penambahan, penolakan dan pendarapan matriks. Untuk objektif yang ketiga, mengenal pasti matriks sonsangan, menyelesaikan soalan yang melibatkan matriks sonsangan. Dan yang keempat, menyelesaikan persamaan linear serentak, iaitu dengan menyelesaikan soalan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Okey. Teruskan bersama cikgu untuk mendapatkan link e-sijil. Link e-sijil akan diberikan pada bila-bila masa sepanjang video ini supaya pelajar tak lari daripada menonton video ini. Okey. Istilah matriks yang pertama digunakan oleh James Joseph Sylvester pada tahun 1814 hingga 1897. Beliau merupakan ahli matematik yang pertama kali menggunakan istilah matriks pada tahun 1850. Okey. Apa itu matriks? Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okay. Operasi matriks. Okey, kita tengok dulu operasi yang pertama ini, iaitu penambahan dan operasi yang kedua, penolakan matriks. Penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Sebagai contoh, kita ada dua soalan dekat sini, iaitu soalan yang pertama melibatkan operasi tambah. Yang kedua pula melibatkan operasi tolak. Okey, kita akan selesaikan satu-satu. Kita akan selesaikan dahulu soalan yang pertama ini. Diberi matriks yang pertama 3, negatif 1, negatif 2 dengan 5. Tambah dengan matriks yang kedua iaitu negatif 6, 7, 4 dan negatif 3. Apa yang pelajar kena buat? Benda pertama sekali pelajar kena buat adalah pelajar kena tandakan dahulu A, B, C, D. Sebagai contoh, kita ambil sini A, A, B, C, D. Sama juga pada matriks yang kedua iaitu A, B, C, D. Okey, tambah sama juga dengan operasi tambah yang lain. Cuma dekat sini kita tambah A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Okey, kita boleh simpulkan dekat sini A dengan A. 3 operasi yang terlibat adalah operasi tambah. Jadi A tambah negatif 6, kemudian B negatif 1 tambah 7, kemudian negatif 2 tambah 4, dan D 5 tambah negatif 3. Pastikan ada kurungan untuk matriks itu. Okey, sekarang baru kita buat hasil tambah. Pelajar boleh guna kalkulator. 3 tambah dan tolak, bila bertemu, ia akan menjadi tolak. Akan jadi tolak. Okey. Tambah, bila bertemu dengan tolak, akan jadi tolak juga untuk yang ini. Jadi, kita kena buat, terus boleh kira, 3 tolak 6. Negatif 3. Negatif 1 tambah 7 sama dengan 6. Kemudian tengok lagi yang C. Negatif 2 tambah 4. Awak akan dapat jawapan bukan negatif. Akan dapat 2. 5 tolak 3. Awak akan dapat 2. Jadi, settle dah soalan yang pertama. Sekarang beralih kepada soalan yang kedua. Yang ini ada melibatkan operasi tambah. Sekarang tengok kepada operasi tolak.
Okey. Sekarang sama juga dengan yang pertama tadi. Buat dulu A, B, C, D. A, B, C, D. Dekat matriks yang kedua pun kena tulis A, B, C, D. Okey. Kemudian baru kita buat operasi. Kali ini melibatkan operasi tolak. Okey. Sekarang kita tengok dulu A. Negatif 5 tolak dengan negatif 8. Negatif 2 akan tolak dengan negatif 3. Kemudian C. 3 tolak 9. 4 tolak dengan 4. Tutup balik kurungan metrik awak. Kemudian awak akan dapat negatif 5. Kita nampak negatif bertemu negatif akan jadi tambah. Akan jadi tambah. Jadi tambah dekat sini. Ada lagi tak? Okey, yang ini pun sama juga. Negatif dengan negatif akan jadi tambah. Okey. Negatif 5 tambah 8. Awak akan dapat jawapan 3. Betul? Kemudian negatif 2 tambah 3. Awak akan dapat 1. 3 tolak 9. Awak akan dapat negatif 6. 4 tolak 4 akan dapat sifar. Jadi, settle dah. Untuk operasi tambah dan tolak, tak ada masalah untuk pelajar. Sebab tambah dan tolak sama saja. Awak boleh tekan kalkulator untuk soalan-soalan ini. Okay. Ini adalah melibatkan operasi tambah dan tolak. Okay, beralih kepada operasi yang selanjutnya, iaitu operasi pendarapan. Okey, diberi matriks A sama dengan A, B, C, D dan N ialah suatu nombor, maka NA sama dengan N, A, B, C, D. Maksudnya dekat sini, N ini kita akan bawa masuk ke dalam. Kita akan darabkan semua dengan N. Akan jadi macam ini nanti. N dikenali sebagai skala. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, selesaikan. Diberi D sama dengan negatif 5, 4, 2, 1. Hitung A, 3D. Maksudnya, ini soalan yang diberi. Okay. Ini soalan yang tadi tu. Dan dia suruh kita cari 3D. Maksudnya, 3D, berapa nilai D? D yang dia bagi adalah dalam bentuk matriks. Jadi, awak akan dapat 3, negatif 5, 4, 2 dan 1. Di mana bila ada nombor di depan itu yang kita panggil sebagai skala itu, kita akan bawa darab masuk ke semua ini. Okey, awak akan dapat 3 darab negatif 5 dulu. 3 darab negatif 5, awak akan dapat negatif 15. 3 darab dengan 4, awak akan dapat 12. Boleh sampai sini? 3 darab dengan 2, awak akan dapat 6. 3 darab dengan 1, awak akan dapat 3. Kemudian tutup kurungan. Kalau darab macam ni mudah. Okey, boleh faham? Nampak saja satu nombor tu, lepas tu awak nampak matriks, awak terus darab masuk. Darab masuk pada setiap unsur yang dalam matriks itu. Okey. Sekarang operasi matriks. Masih lagi berada dalam operasi matriks, tapi kali ini melibatkan penerapan dua matriks, iaitu pendarapan matriks dan matriks. Kalau tadi nombor iaitu skala bersama dengan matriks, kali ini penerapan matriks dan matriks. Okey, jika matriks A mempunyai peringkat M darab N dan matriks B mempunyai peringkat N darab P, maka pendarapan AB boleh dilakukan dan peringkat AB ialah M darab P. Okay. Kita bagi satu contoh. Contohnya, selesaikan 2, 0, negatif 1, 3. Darab 1, negatif 2, 2, negatif 3. Untuk jawab soalan macam ni,
Langkah yang pertama pelajar kena buat adalah pelajar kena susun dulu matrik yang pertama. Kalau cara cikgu lebih suka macam ni. 2, 0, negatif 1, 3. Okey. Lepas tu matrik yang kedua cikgu anjakkan pergi ke atas, iaitu yang ini, atas sikit daripada sini. Cikgu akan dapat 1, negatif 2, 2 dan negatif 3. Daripada sini kita boleh tengok lajur dan baris. Ada berapa? Ada dekat sini ada 2, betul? Lepas tu bawah sini pun ada 2. Maksudnya nanti pelajar akan dapat 4 jawapan. Iaitu 1, 2, 3 dan 4. Okey, cara mudah untuk buat yang ini. Okey. Untuk dapatkan yang sini adalah A, ini B, ini C, ini D. Untuk dapatkan A itu, dia mesti berlandaskan garisan yang kita dapat. Okey. 2 awak darabkan dengan 1. 2 darab 1 awak akan dapat 2. Betul? Kemudian tambah sifar darab dengan 2. Awak akan dapat sifar. Boleh faham sampai sini? Okey, A kita dah cari. Sekarang cari untuk B pula. Tengok B ini. 2 darab dengan negatif 2. Awak akan dapat negatif 4. Tambah sifar darab dengan negatif 3. Awak akan dapat sifar. B pun dah. Sekarang tengok C pula. C, siapa yang darab dengan siapa? Okey, bagi contoh cikgu padam yang ini dulu supaya awak tak confuse nanti. Okey, sekarang kita buat untuk C pula. C, negatif 1 darab dengan 1 sebab kita nak cari pada titik ini, titik C ini. Negatif 1 darab dengan 1, awak akan dapat negatif 1. Tambah 3, awak darab dengan 2, awak akan dapat 6. Okey, maka C dah buat. Jadi, padam lagi yang ini. Cikgu padam supaya awak tak confuse untuk ini. Okey, sekarang kita tengok pula pada titik D. Kita nak cari titik D ni. Titik D ni merujuk ke mana? Negatif 1 dengan 3, negatif 2, negatif 3. Untuk dapatkan D, betul? Jadi, negatif 1 darab negatif 3. Negatif 1 darab negatif 2. Awak akan dapat 2. Boleh? Boleh jelas kat sini? Okey. 3 awak darabkan dengan negatif 3. Awak akan dapat, yang ni positifkan, tambahkan. Akan dapat negatif 9. Jadi, awak dah ada untuk titik A, B, C dan D. Jangan lupa kurungan matrik awak. Okey, sekarang baru kita selesaikan. 2 tambah sifar sama dengan 2. Negatif 4 tambah sifar akan dapat negatif 4. Negatif 1 tambah 6, awak akan dapat 5. 2, bila kita tengok yang ini. Sekejap Okey, bila kita tengok yang ini, tambah bertemu dengan tolak, ia akan jadi tolak. Jadi 2 tolak 9 sama dengan negatif 7. Ini akan jadi negatif. Yang ini akan jadi negatif 7. Jadi settle dah pendalapan yang melibatkan 2 matriks awak. Okey, beralih kepada soalan yang seterusnya. Matriks songsangan. Kalau dalam operasi integer biasa, kita ada darab, tambah, tolak, darab, bahagi kan. Tapi kalau dalam matriks, kita hanya ada 3 operasi.
Operasi bahagi tak ada, tapi kita yang itu kita panggil sebagai matriks songsang. Okay. Matriks songsang bagi suatu matriks 2 darab 2. Diberi matriks A, A, B, C, D. Matriks songsang A, songsangan boleh diperoleh dengan rumus berikut. Kalau cikgu lebih suka pelajar hafal kartun Bobo Boy, iaitu penjahat tu. Okay. Macam mana nak buat? Matriks songsangan sama dengan 1 per A Dudu tolak budak cantik. 1 per A Dudu tolak budak cantik. Lepas tu, matriks ini akan jadi songsang. Kalau tadi matriks biasa kita susun A, B, C, D, betul? Tapi kali ini kita akan songsangkan. D akan pergi dekat A, D akan pergi dekat A, yang ini akan jadi D, bawah sini akan tukar pergi A. Lepas tu B dan C ini dia akan songsang, iaitu dia akan tukar simbol sahaja. Kalau soalan yang ini akan tukar simbol. Kalau dia positif akan jadi negatif. Kalau negatif akan jadi positif. Okey. Kita tengok kepada soalan contoh. Okey. Diberi matriks C sama dengan 2, negatif 6, 1, negatif 2. Hitung matriks songsangan bagi C. Macam mana kita nak buat? Okey. C songsangan sama dengan, ingat lagi yang cikgu ajar tadi tu. Ingat yang musuh Bobo Boy kamu tu. 1 per Adudu tolak budak cantik. Lepas tu matriks kena buat. Kalau tadi kita dapat C contohnya A, B, C, D. Okey, D tukar naik ke atas, A turun ke bawah. Jadi D naik atas, A turun ke bawah. Yang B dengan C hanya tukar simbol sahaja. Boleh faham sampai sini? Okey, sekarang baru kita tengok semula pada matriks ini. Awak buat dulu. Kenal pasti dulu yang mana satu A, B, C, D. Okey, yang ini A, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Okey, sekarang baru kita masukkan dalam formula yang adu-adu tolak budak cantik tadi. Iaitu sama dengan 1 per A. Berapa nilai A? Okey, nilai A adalah 2. Jadi, tulis dekat sini. Okey, tulis dekat bawah sini. 2. D, berapa nilai D? D. Sekejap Okey. D, berapa nilai D? D adalah negatif 2. Jadi, tulis dekat sini negatif. Tulis ini negatif 2. Tolak. Budak cantik B sama dengan negatif 6. C sama dengan 1. Okey. Yang dalam kurungan ini selalunya pelajar akan buat 1 per Adudu tolak budak cantik saja. Selalunya mereka akan lupa yang di bahagian belakang ini. Tolong jangan lupa matriks songsangan yang di belakang ini. Boleh faham? Okey, sekarang baru kita susun. D, berapa nilai D tadi? Negatif 2. Ni negatif 2. A berapa? A 2. Okey. Kalau B dengan C, kita hanya tukar simbol sahaja. Cuba awak tengok B ini. B ini. Okey, kalau awak tengok yang B ini, dia bagi kita negatif, betul? Kalau masuk dalam matriks songsang, dia akan tukar simbol. Negatif akan jadi positif. Kalau dia bagi negatif 6, masuk dalam matriks songsang ini, dia akan jadi 6 sahaja. Boleh faham? Okey. Yang ini yang masuk. Yang ini akan masuk 6. Okey. Bawah ini, kalau kamu tengok C ini, tengok C, 1 kan? Masuk dalam matriks songsang, dia akan jadi negatif 1. Negatif 1.
1 sebab dia akan bertukar simbol itu nanti. Boleh faham? Okey, sekarang barulah awak buat jalan penyelesaian. 1/2 darab negatif 4. Awak akan dapat negatif 4. Pula negatif 6 darab 1. Awak akan dapat negatif 6. Salin semula matriks di dalam ini. Boleh faham? Okey, sekarang baru awak buat pengiraan. Negatif bertemu dengan negatif akan jadi positif. Okey. 1/4 tambah 6. Awak akan dapat 2. Lepas tu, tulis negatif 2, 6, negatif 1, 2. Awak boleh tinggal jawapan awak dalam ni, dalam bentuk macam ni, ataupun awak boleh darab masuk. Macam yang cikgu ajar, yang skala nombor darab dengan matriks tadi. Iaitu 1/2 awak darab dengan negatif 2, awak akan dapat negatif 1. Negatif 1. 1/2 darab 6, awak akan dapat 3. 1/2 darab negatif 1, awak akan dapat negatif 1/2. 1/2 darab 2, awak akan dapat 1. Awak boleh biarkan jawapan dalam bentuk macam ini saja, ataupun awak boleh darab masuk. Okay. Itu untuk matriks rangsangan. Sekarang kita tengok pula persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak ni sebenarnya ramai pelajar yang takut kepada soalan persamaan linear serentak ni. Tapi kalau kita jawab dengan menggunakan kaedah matrik, ianya lebih mudah sebenarnya. Jadi jangan risau dengan soalan yang panjang-panjang. Okay, tengok soalan. Lepas tu kita akan belajar persamaan linear serentak, menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matrik. Okay, soalan. Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matrik. Okay, ini soalan tadi. Dia bagi X tolak 2Y sama dengan 1, 3X tolak 4Y sama dengan 4. Ini adalah persamaan yang dia bagi. Tapi dalam soalan, dia suruh kita selesaikan dengan menggunakan kaedah matriks. Jadi langkah yang pertama sekali yang awak kena buat adalah awak kena masukkan dulu persamaan itu dalam bentuk matriks. Iaitu kamu kena sediakan kena sediakan 3 kurungan. Kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Yang ini kena buat dahulu. Okey, apa nombor yang ada dalam kurungan? Macam mana kita nak tulis nombor dalam kurungan itu nanti? Yang ini kita akan kalau dia tak bagi kita apa-apa nombor, kita letak 1 di hadapan. Kalau dia bagi X saja, okey, kena letak 1. Kalau dia bagi Y sahaja, kena letak 1. Sebab kita tahu 1 yang berada di hadapan. Okey. Benda yang pertama sekali, kena buat A, B, C. Ini yang pertama. Yang bawah itu akan jadi A, B, C juga. Yang ini akan jadi yang kedua. Jadi, masukkan dalam bentuk matriks. Okey, sekarang cikgu nak ajar satu-satu macam mana kita nak tulis dalam bentuk matriks. Okey, sekarang tengok huruf apa yang terlibat. Kalau pelajar tengok, huruf yang terlibat adalah X dan Y. Sahaja, betul? Jadi, masukkan X dan Y itu di ruangan yang kedua. X dan Y. Okay. Selepas sama dengan itu, iaitu C1 dan C2, masukkan di selepas sama dengan. Yang ini, cuba awak tengok yang ini. 1 dan 4 ini selepas sama dengan kan? Masuk di selepas sama dengan. Jadi yang ini akan jadi 1, yang ini akan jadi 4.
Jadi, mana nak letak A1, B1, A1, B1 tu, C1 dah buat. C2 pun kita dah masuk. Huruf pun kita dah masuk. Yang tinggal letak di hadapan. Okey, A1. Berapa nombor pada A1 itu? A1, 1. B1, negatif 2. Yang ini. Negatif 2. Okey, A2 sama dengan 3. B2 sama dengan negatif 4. Ini langkah pertama yang pelajar kena buat dahulu. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan. Kita nak selesaikan persamaan linear serentak. Maksudnya, kita kena cari X dan Y. Untuk cari X dan Y, yang di belakang ini, kita akan bawa pergi ke sebelah. Jadi, apa yang tinggal di sebelah kiri kamu? Iaitu X dan Y sahaja. Tulis semula X dan Y sahaja. Sama dengan, okey, bila yang ini kita bawa, yang kuning ini kita bawa pergi ke sebelah, ianya akan menjadi songsangan. Kita tahu songsangan itu 1/A2 tolak budak cantik. Lepas tu jangan lupa matriks ini. Ditukar dengan A. Kalau B dengan C hanya tukar simbol sahaja. Lepas tu apa yang berada di sebelah kanan tadi tulis semula 1 dan 4. Kemudian baru kita buat X, Y sama dengan 1/A. Berapa nilai A? A kita adalah 1. D. 1/A2 D. Ni A. Okey. D sama dengan negatif 4. C. B. Saya pernah confuse sekarang. Okey. 1/A2 tolak budak cantik. A sama dengan 1. D sama dengan negatif 4. B sama dengan tolak negatif 2. Dan C sama dengan 3. Awak akan dapat macam ini. Kemudian baru awak buat matrik yang dah songsang itu tadi. Kalau D akan tukar dengan A. Sini akan jadi D, negatif 4. Bawah sini akan jadi A, iaitu 1. Atas sini tukar simbol saja. Kalau dia bagi negatif 2, tukar simbol akan jadi 2 sahaja. Oh, ini satu tadi. Bawah sini, kalau dia bagi kita positif 3, bila tukar simbol, dia akan jadi negatif 3. Jangan lupa tulis 1, 4 kamu dekat hujung. Boleh faham? Okey, sekarang baru kita selesaikan soalan ini. 1/, negatif 4 darab 1, negatif 4. Tolak negatif 2 darab 3, awak akan dapat negatif 6. Jadi dekat sini akan jadi 2. Salin semula. Okey, sekarang akan dapat negatif 4 tambah 6. Awak akan dapat 2. 1/2, negatif 4, negatif 3, 2, 1, 1, 4. Okey, cara mudah untuk kita dapatkan X dan Y itu adalah yang ini tulis X dan Y. Okey, cikgu sambung dekat sebelah sini sebab tak cukup lah cikgu punya ni. X, Y. Okey. Kalau cikgu tak nak kira panjang-panjang ini lagi. Sebab pelajar selalu buat careless. Apa yang cikgu nak ajar awak? Cikgu nak ajar awak tekan calculator. Okey, awak ambil calculator awak. Nampak ke tak awak? Okey, ambil calculator awak. Okey, cikgu sebut, awak tulis. Okey, dekat button mode. Dekat button mode, awak tekan 3 kali. Tekan 3 kali. Ni mode cikgu. Sini mode, tekan 3 kali. 1, 2,
3. Tekan 3 kali. Jumpa tak EQN? Bila awak jumpa EQN, tekan nombor 1. Jumpa EQN yang ini. Nampak tak ni? Okey, EQN ini tekan nombor 1. Tekan nombor 1. Okey. Awak akan jumpa perkataan unknown. Tanda soal 2, 3. Yang untuk ini, awak tekan nombor 2. 2. Jumpa unknown. Tekan nombor 2. Yang ini adalah bijak kalkulator. Yang ini awak kena ingat. Okey. Awak dapat tak A1? Dapat tak A1? Okey. Sekarang tengok A1. Yang ini A1, B1, C1. A2, B2, C2. A1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. B2 sama dengan negatif 2. B1. C1 sama dengan 1. A2 sama dengan 3. B2 sama dengan negatif 4. Dan C2 sama dengan 4. Jadi awak nampak tak yang dia bagi dekat sini? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi awak dekat jawapan ni, awak tulis kurungan X sama dengan 2. Y berapa pula? Tekan simbol arrow bawah sini. Okey, awak akan dapat 0.5. 0.5 awak tukar kepada pecahan. Macam mana nak tukar pecahan? 0.5 tadi awak dapat. Awak tekan ABC dekat sini. ABC ni. Tekan ABC ni. Jadi awak dapat Y sama dengan 1/2. Okey. Ini dalam bentuk matriks. Tapi dalam persamaan linear serentak, kita kena keluarkan bentuk itu. Iaitu barulah kita tulis. Tapi jangan lupa tulis yang ini. Yang ini pun dapat markah kalau tulis. Kalau awak tak tulis ini, bila awak tulis X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 2 terus tanpa awak tulis dalam bentuk ini, markah akan kuranglah dekat situ. Okay, X sama dengan berapa? X sama dengan 2, Y sama dengan 1/2. Okay. Itu saja untuk soalan penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Okay. Sekarang tengok soalan yang seterusnya. Okay. Selalunya soalan berbentuk kebat ataupun berbentuk situasi dia akan jadi macam ni. Okay. Saya tengok lelaki yang baju merah itu. Saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa dengan bayaran RM32. Kita keluarkan dahulu informasi-informasi yang terdapat dalam situasi. Okey. Tiket, ada berapa jenis tiket yang dia beli? Ada 2 jenis tiket, iaitu tiket kanak-kanak dan satu lagi tiket dewasa. Lepas tu kemudian dia orang ada cakap juga mengenai harga, iaitu jumlah. Harga untuk jumlah. Tiket kanak-kanak ini kita boleh consider sebagai X. Dan tiket dewasa kita boleh consider sebagai Y. Kita tengok dulu lelaki yang pakai baju merah ni. Dia cakap, saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak. Jadi letak 2 dekat tiket kanak-kanak. Dewasa dia beli berapa? Dewasa dia hanya beli 1 keping sahaja. Boleh faham? Okey, jadi jumlah harga kedua-dua ini tadi, tiket kanak-kanak dan dewasa adalah RM32. Sekarang tengok lelaki yang berbaju biru. Dia cakap, saya membeli 5 keping tiket kanak-kanak. Dekat bahagian kanak-kanak dia beli 5 keping. Kemudian tiket dewasa dia beli berapa keping? Dia beli 3 keping. Jadi jumlah tiket kanak-kanak dan tiket dewasa yang dia beli tadi adalah 88. Langkah yang pertama sekali,
Langkah nombor 1. Yang ini langkah nombor 1 tadi. Awak keluarkan informasi daripada soalan yang panjang tadi tu. Keluarkan semua informasi yang ada ke situ. Langkah yang kedua, kena tulis persamaan linear. Tulis persamaan. Iaitu 2x kan. 2x tambah. Sebab dia cakap perkataan jumlah. Okey, dia cakap dia membeli kedua-dua tadi tu dengan harga RM32. Jadi kita tahu operasi itu adalah tambah. Sekarang tengok 1y. 2x tambah 1y sama dengan 32. Okey, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 5x tambah 3y sama dengan berapa? 88. Daripada sini, awak masukkan, yang ini adalah persamaan linear serentak. Okey, langkah yang ketiga, masukkan dalam bentuk matriks. Macam yang cikgu cakap tadi, kalau dalam bentuk matriks, kita kena ada kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Macam mana nak buat dalam tu? Tengok huruf yang terlibat dahulu, iaitu X dan Y. Jadi, tulis yang dalam sini X. Yang ini tulis X dan Y. Selepas sama dengan, tengok selepas sama dengan awak, nombor apa yang dia bagi selepas sama dengan itu. 32 dan 88. Jadi, tulis 32 dan 88. Jadi, nombor yang tinggal di luar itu, kita nak letak dekat mana? Cikgu pakai warna lain lah. Pakai warna hijau untuk nombor di luar, iaitu 2, 5, 1 dan 3. Jadi masukkan dalam kurungan yang besar, yang warna hijau ni. 2, 5, 1 dan 3. Macam ni. Boleh faham sampai sini? Kemudian untuk cari X dan Y, yang besar ini kita akan pindah pergi ke sebelah. Bila pindah pergi ke sebelah, ianya akan jadi songsangan. Okey, apa yang tinggal di sebelah kiri kamu iaitu X dan Y sahaja. Sebab kita dah pindah yang hijau ni pergi sebelah. Yang itu akan jadi songsangan. Ingat lagi 1/A-duduk. Okey, 1/A-duduk. Ini A, B, C, D. A-duduk A. Berapa nilai A? 2. D. 3. Tolak budak cantik B. 1. Cantik C. 5. Lepas tu jangan lupa buat matriks songsang. A akan tukar dengan D. Jadi 3 ini akan naik ke atas, 2 akan turun ke bawah. B dengan C hanya tukar simbol sahaja. Kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Tengok B, 1 kan? Positif 1. Kalau masuk dalam songsangan, dia akan jadi negatif 1. Kalau C pun kena tukar simbol. Daripada 5, positif 5, dia akan tukar jadi negatif 5. Lepas tu ada lagi tak benda yang tertinggal? Ada. Yang ini dah buat, yang ini dah tulis. Yang mana satu lagi belum tulis? Yang ini, betul? Jadi di hujung ini tulis 32/88. Boleh faham sampai sini? Okey, cikgu sambung di atas sini. Okey, boleh faham sampai sini? Jadi X dan Y. Tulis X, Y. Sekarang kira 1/2 darab 3 sama dengan 6. Tolak 1 darab 5. 5. Okey, bawa dalam sini. 3, negatif 1, negatif 5, 2. Salin balik. 32/88. Okay, sekarang kita dapat 1/1. Maksudnya 1/1 sama dengan 1. Jadi awak nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Tulislah supaya senang nanti. 3, negatif 1, negatif 5, 2. 32/88. Jadi kemudian baru tekan kalkulator. Baru tekan kalkulator awak.
Okey, yang bijak kalkulator tadi, macam yang cikgu bagi tahu, tekan apa dengan apa. Pertama sekali, tekan mod 3 kali. Jumpa EQN, tekan nombor 1. Kemudian jumpa unknown, tekan nombor 2. Boleh faham sampai sini? Tekan nombor 2. Okey, sekarang A1. A1 yang mana satu? A1. Yang ini A1, B1, C1. Bawah sini A2, B2, C2. Okey, A1 sama dengan 2. B1 sama dengan 1. C1 sama dengan 32. Okey, dia akan bagi A2 dekat bawah, betul? A2 berapa sama dengan berapa? 5 kan? Okey, A2 sama dengan 5. B2 sama dengan 3. C2 sama dengan 88. Jadi berapa X awak? X cikgu dapat 8. Nampak tak? Nampak tak? Okay, X cikgu dapatlah 8. Jadi tulis dekat sini X, Y. Pastikan dalam bentuk matriks dahulu. Yang sini X sama dengan 8. Lepas tu tekan anak panah ke bawah. Kita akan dapat Y sama dengan 16. Y sama dengan 16. Jadi daripada matriks ini kita keluarkan X sama dengan 8, Y sama dengan 16. Jadi tiket kanak-kanak tadi X kan? Okay. Tiket kanak-kanak sama dengan tiket kanak-kanak sama dengan RM RM8. Kalau tiket dewasa sama dengan RM16. Okey. Itu saja. Apa yang pelajar kena ingat adalah ingat cara macam mana kita nak guna kalkulator untuk mudahkan pelajar untuk jimatkan masa pelajar. Okey, sekarang next. Okey. Sila ke grup Telegram untuk dapatkan nota bergambar, nota slideshow, latihan beserta jawapan dan sila ke link Google Form untuk mengisi detail pelajar untuk dapatkan e-sijil. Kena ingat, e-sijil cikgu akan berikan kepada pelajar yang daftar kehadiran dan menyertai program daripada 11 hari bulan sampai ke 15 Oktober 2021. Program ini cikgu buka kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 SMK Tatau dan Sebauh. Sekiranya ada masalah, boleh hubungi cikgu di grup Telegram. Untuk slot kali ini, jangan lupa pelajar boleh cek dekat chat live dekat bawah untuk dapatkan link kehadiran supaya cikgu boleh tanda kehadiran awak untuk cikgu bagi e-sijil. Okay, sampai bertemu lagi kita dalam kelas yang seterusnya. Cikgu harap pelajar dapat timba ilmu sebanyak mungkin dalam program Pelan Pengelandik kali ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.